Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Abdullah. Saya merupakan pelajar Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim Marsah. Nombor matrik KIDL 2311040111. InsyaAllah pada kali ini saya akan membentangkan berkaitan dengan subjek Akidah Islamiyah SPE 2113 dengan tajuk pembentangan iaitu ajaran sesat penyelewengan akidah. Okey, kita masuk kepada pengenalan ajaran sesat. Ajaran itu ditakrifkan sebagai segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Sesat pula ditakrifkan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul, tersalah jalan atau terpesong daripada jalan yang benar. Ajaran sesat dapat disimpulkan sebagai suatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang didapati terpesong daripada kebenaran yang asal. Ajaran sesat juga atau ajaran salah adalah suatu ajaran, fahaman atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam tetapi bukan daripada ajaran Islam yang sebenar. Ia sangat bertentangan dengan sumber perundangan Islam, sama ada daripada Al-Quran, Sunnah wal Jamaah, Ijma' atau Qiyas. Gejala ajaran sesat ini sudah wujud dari zaman berzaman lagi, dari zaman Nabi Muhammad SAW hinggalah kepada zaman kini. Umat Islam secara amnya ia tidak pernah sunyi daripada berhadapan dengan isu penyelewengan akidah dan penyebaran ajaran sesat. Antara faktor yang menyebabkan tersebarnya ajaran sesat, yang pertama iaitu kelemahan dalam peruntukan dan penguatkuasa undang-undang. Ia menjadi faktor utama tersebarnya ajaran sesat yang dapat bertapak di negara Malaysia pada ketika ini. Antara penyebabnya ialah Mahkamah Syariah di Malaysia tidak diberi kuasa secara meluas dalam menjatuhkan hukuman. Begitu juga penghalang dalam membasmi ajaran sesat yang membawa kepada jenayah murtad, iaitu kebebasan beragama yang menegaskan bahawa keluar daripada agama Islam itu tidak boleh dihalang. Yang kedua iaitu kelemahan sistem pendidikan. Tidak kira sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Sistem pendidikan Islam di sekolah ia meliputi aspek-aspek penting Islam iaitu akidah, syariat dan akhlak yang perlu dipelajari dan diketahui oleh setiap Muslim. Sekiranya dilihat dari sudut masa, pengajaran pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah diperuntukkan masa pembelajaran sebanyak 150 minit dalam masa seminggu. Manakala di peringkat sekolah menengah pula diberi peruntukan masa pembelajaran sebanyak 200 minit dalam masa seminggu. Tempoh sebegini tidak mencukupi untuk meliputi aspek-aspek penting Islam iaitu akidah, syariat dan akhlak.
Sekiranya dengan pengajaran ilmu Islam yang baik, maka masyarakat beragama Islam dapat hidup dengan kefahaman dan pengalaman Islam yang baik. Seterusnya, faktor yang ketiga iaitu kelemahan menangani unsur-unsur negatif media massa. Media massa ini ia meliputi pelbagai jenis alat komunikasi yang begitu canggih pada masa kini, seperti televisyen, handphone, internet dan sebagainya, yang dapat menyampaikan maklumat dan berita dengan cepat dan mudah kepada orang ramai. Sekiranya media massa digunakan secara baik, maka hasilnya juga baik. Akan tetapi, sekiranya ia digunakan secara tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Seterusnya, yang keempat iaitu kelemahan menjauhkan pengaruh budaya barat dalam kehidupan. Di sini kita perlu diingatkan bahawa musuh Islam itu tidak akan berdiam diri dengan umat Islam. Mereka akan sentiasa mencari jalan dan cara untuk mempengaruhi pemikiran umat Islam supaya dapat merosakkan akidah Islam dan memesongkan akidah Islam. Seterusnya, langkah-langkah menangani ajaran sesat. Yang pertama iaitu kewajiban menuntut ilmu fardu ain. Kewajiban menuntut ilmu fardu ain ini adalah amalan yang diperintahkan dalam agama Islam. Terdapat banyak alasan mengapa menuntut ilmu fardu ain ini adalah penting. Menuntut ilmu fardu ain membawa pelbagai kebaikan kepada setiap individu dan masyarakat. Antaranya ialah dengan mengetahui ilmu fardu ain, seseorang itu mampu memahami prinsip-prinsip agama Islam dan akidah yang betul. Menuntut ilmu fardu ain juga membolehkan setiap individu tersebut dapat mengamalkan ibadah dengan lebih baik dan sempurna. Begitu juga menuntut ilmu fardu ain dapat mengembangkan keupayaan untuk memimpin diri sendiri dan juga masyarakat dalam aspek agama. Seterusnya iaitu yang kedua, kepentingan meningkatkan kefahaman tentang agama. Agama memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia merupakan landasan moral dan etika serta memberikan makna dan tujuan kepada kehidupan setiap individu tersebut. Oleh itu, adalah sangat penting untuk setiap individu itu perlu meningkatkan kefahaman tentang agama. Antara kepentingan meningkatkan kefahaman agama iaitu dapat memperkuatkan iman dan kebertahanan dalam menghadapi cabaran hidup. Kefahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip agama akan memberikan keyakinan kepada setiap individu dan dapat memampukan mereka untuk tetap teguh dalam kepercayaan mereka. Kefahaman yang baik tentang agama akan memberikan pedoman moral yang jelas. Agama mengajar nilai-nilai seperti kebaikan, keadilan, kesederhanaan dan kejujuran. Dengan memahami ajaran agama dengan baik, setiap individu tersebut dapat hidup mengikutinya dan menjadi individu yang lebih baik. Begitu juga kesalahpahaman
tentang agama seringkali menjadi punca konflik dan ekstremisme. Dengan meningkatkan pemahaman kita tentang agama, kita boleh menghindari kesalahpahaman yang berbahaya dan menyebarkan pemahaman yang harmoni dan inklusif tentang agama. Seterusnya, nombor 3, iaitu mengikut ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam adalah agama yang berasaskan kepada dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu, manakala As-Sunnah pula merujuk kepada amalan dan kata-kata Nabi sebagai contoh teladan bagi umat Islam. Dengan mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah amalan yang seharusnya semua umat Islam lakukan. Ia merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari seperti menjalankan solat 5 waktu, tidak memakan makanan yang haram, menjaga hubungan keluarga, melakukan amal jariah dan menolong orang miskin. Seterusnya iaitu peneguhan iman perlukan istiqamah. Ketika kita menghadapi kehidupan ini, adalah penting bagi setiap individu untuk memperkuatkan iman mereka agar dapat mengatasi cabaran dan ujian yang mungkin mereka hadapi. Salah satu kunci untuk melakukan ini adalah dengan istiqamah, yang merupakan kemantapan dan konsisten dalam melaksanakan kewajiban agama dengan tekun dan disiplin. Pembentukan istiqamah memerlukan banyak usaha dan latihan, tetapi memberikan hasil positif dalam perkembangan dan penguatan iman. Istiqamah adalah faktor penting dalam membentuk dan memperkuatkan iman seseorang. Tanpa istiqamah, iman dapat melemahkan dan tidak terjaga. Akhir sekali iaitu usaha mengadakan peruntukan undang-undang yang mencukupi. Undang-undang yang mencukupi memainkan peranan yang penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan teratur serta dapat mengelakkan berperilaku penyelewengan akidah. Dengan peruntukan undang-undang yang kukuh, negara dapat mengawal kelakuan setiap individu dan dapat memastikan keharmonian dalam masyarakat. Namun, untuk mencapai keadilan dan ketertiban, adalah penting untuk ada usaha yang berterusan untuk mengadakan peruntukan undang-undang yang mencukupi. Jadi, secara kesimpulannya, akidah adalah tonggak yang amat penting untuk dipertahankan agar kekuatan ummah dapat dibentuk dalam menghadapi pelbagai cabaran yang menimpa seluruh umat Islam pada ketika ini.
Setiap umat Islam wajiblah sentiasa kembali kepada akidah Islam yang sebenar tanpa mencedok apa jua cara dan ideologi yang diimport dari barat yang jelas melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta bertentangan dengan ajaran Islam. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah pegangan rasmi institusi dan masyarakat Islam di negara ini yang perlu dipegang dan dipertahankan. Realitinya ajaran sesat di negara kita memang tidak akan berakhir kerana ia sentiasa berevolusi seiring perkembangan pemikiran, cara hidup manusia dan tabiat kemanusiaan itu sendiri. Dengan itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sentiasa bermuhasabah, menguasai disiplin ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia. Jadi setakat ini sahaja pembentangan saya pada kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.